perkembangan dan usaha untuk meningkatkan penggunaan teknologi ini. Format jawapan? 3 tambah 2. 2 tambah 2? 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2. Okey jadi dekat soalan nombor 35, penggunaan teknologi laser adalah isunya kan? Okay. Masih belum menyeluruh di negara kita disebabkan oleh kekangan tertentu. So dekat sini tadi yang mana ni Windy? Kehendak soalannya ada tak kat sini? Ada. Yang mana tu? Kekangan tertentu. Masih belum menyeluruh di negara kita disebabkan oleh kekangan tertentu. So persoalannya ialah apakah kekangan itu? Kehendak soalan. Okey, seterusnya dalam ayat yang kedua. Perlu ditingkatkan lagi dalam berbagai bidang. Alright, jadi kalau kita nak tulis jawapan ni, kita nak cari jawapan apa? Perlu ditingkatkan lagi dalam pelbagai bidang. Langkah. Ha? Langkah. Langkah? Langkah siapa? Siapa pun boleh. Baca betul-betul. Perlu ditingkatkan lagi dalam pelbagai bidang. Perlu ditingkatkan lagi dalam pelbagai bidang. Ada perkataan sesuai ke nak buat langkah kat situ? Kalau langkah, langkah mengatasi. Perlu ditingkatkan lagi dalam pelbagai bidang. Jenis bidang. Bidang apa yang menggunakan teknologi laser ni dan bidang tu apa tu nak ditingkatkan lagi. Contoh apa? Bidang apa yang banyak gunakan tenaga laser ni? Macam tadilah tenaga nuklear tu bidang apa? Senaraikan. Lepas tu kamu bagi cadangan apa yang perlu ditingkatkan. Ni contohnya kalau dalam bidang perubatan. Contohnya dalam bidang perubatan nak gunakan tenaga laser. Laser digunakan dalam, contohnya kalau sekarang gunakan laser untuk merawat mata kan. Boleh sekarang ditingkatkan lagi kita gunakan laser dalam pelbagai jenis perubatan, rawatan, pelbagai jenis rawatan. Itu maksud ditingkatkan. Kalau dulu kita guna satu perkara, sekarang kita gunakan banyak perkara. Okey, itu contohlah pelbagai bidang. Bidangnya contohnya ialah perubatan. Ada banyak lagi kan tadi kita dah bincang tenaga nuklear tadi. Bidang pertanian, pendidikan, boleh juga senaraikan. Faham jadi kena hati-hati nak tentukan kehendak soalan. Dah betul lah tu kehendak soalan dia dekat sini. Tapi jawapan tu kena hati-hati nak pilih yang mana satu. Sebab tu cikgu sebut tadi banyak kali. Perlu tingkatkan lagi dalam pelbagai bidang. Apa soalan ni nak? Soalan ni nak ialah pelbagai bidang. Okey, dalam pelbagai bidang. Kalau kekangan tadi, faham tak apa maksud kekangan? Apa maksud kekangan? Ada? Halangan, cabaran, masalah. Itu kekangan. Kekangan dalam menggunakan teknologi laser. Dalam bidang-bidang tertentulah dekat negara kita. Okey, jadi kena senaraikan apakah halangan tu. Teknologi laser ni kan satu teknologi yang moden tetapi dia masih lagi belum digunakan secara meluas. Sebab apa belum digunakan secara meluas tu? Yang itu yang kamu kena bagi tahu. Okey, sebab apa agaknya laser ni tak digunakan, tak banyak tempat ada teknologi laser? Sebab apa? Bahaya cikgu. Bahaya. Okey, dari segi keselamatan. Sebab apa? Dari segi keselamatan kena digunakan betul-betul. Salah guna habis semua orang kena kan. Okey, itu satu. Dari segi keselamatan. Lagi lain? Harga, kos yang tinggi. Kos yang tinggi. Teknologi laser ni memerlukan kos yang tinggi. Okey, dan satu lagi. Kalau kita dah beli mesin tu, adakah semua orang boleh gunakan dia? Ataupun
Ya, okey. Siapa yang kalau kita dah beli mesin tu, adakah contoh kalau dekat perubatan, adakah semua nurse boleh gunakan teknologi mesin tu untuk merawat, ataupun orang yang macam mana yang boleh gunakan? Doktor tertentu. Kenapa awak cakap doktor? Sebab? Mempunyai kemahiran. Ya, ada kemahiran ataupun tenaga pakar. Hanya orang yang pakar je yang boleh menggunakan teknologi laser ni. Sebab apa? Sebab dah lah dia mahal nak beli. Nak beli pun tak boleh beli banyak. Okey, bila dah ada, tak semua orang boleh gunakan dia dengan senang-senang. Maksudnya kena ada kemahiran, kepakaran menggunakan teknologi ni, barulah boleh digunakan dengan sepenuhnya. Sebab tu masih lagi belum digunakan secara menyeluruh dekat dalam negara kita. Ada kekangan macam tu. Alright. Okay, jadi kita dah kenal dengan teknologi laser. So seterusnya soalan nombor 36. Tenaga nuklear tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja, tetapi juga diperlukan dalam berbagai bidang yang lain. Akan tetapi, manusia harus waspada terhadap kesan yang dibawa bersama jika penggunaannya disalahgunakan. Ulaskan. Right. Isu ialah tenaga nuklear. Okay. Hendak soalan ialah berbagai bidang yang lain. Tapi juga digunakan dalam berbagai bidang yang lain. Okey, lagi? Dan kesan yang dibawa. Okey, terhadap kesan. Akan tetapi manusia harus waspada terhadap kesan yang dibawa bersama jika penggunaannya disalah gunakan. Maksudnya kesan apa ni? Kesan negatif. Ya, kesan penyalahgunaan. Okey, kesan penyalahgunaan. Kalau salah guna apa jadi? Okey, yang atas tadi tu yang atas tadi tu tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja. Ini maklumat ke ataupun apa ni? Tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja. Apa yang dimasukkan dengan bidang perubatan ni, Gan? Yang Gan faham. Apa? Ayat ni cikgu baca Tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja. Apa maksudnya? Ada bidang yang lain juga menggunakan tenaga nuklear. Yes. Jadi bidang perubatan tu nak ambil tak masuk dalam jawapan? Nak. Okey, so berapa format jawapan? 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Okey, tapi dekat sini dia dah bahagi satu jawapan iaitu bidang perubatan. Ini satu jawapan. Okey, asalnya tadi 2 tambah 3. Okey, bidang dan satu lagi kesan, kan? Tapi bidang ni dia dah bagi satu dah. Iaitu dia dah bagi satu tu ialah perubatan. Perubatan. Kan? Jadi kena cari lagi satu. So maksudnya sekarang 1 tambah 1 tambah 3. Satu ni perubatan. Cari lagi satu bidang. Okey, kemudian cari pula kesan. 1 tambah 1 tambah 3. Macam tu. Boleh Boleh faham Boleh kelas? Boleh. Alright. Jadi kena berhati-hati semasa membaca soalan. Betul dah tu. Dia minta bidang dan juga kesan. Tapi maklumat dia dah beri bidang perubatan. Jadi kita kena ambil lah bidang perubatan tu masuk dalam jawapan. Dah dapat satu idea percuma. Tambah lagi satu idea. Lepas tu cari lagi 3 kesan. Alright. Okay, seterusnya soalan nombor 37. Next, sambung.
Siapa? Lepaskan siapa? Windy, Gan, Lim tak ada. Zarif baca. Tiga tujuh kan? 37. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha bagi mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum di negara ini. Namun usaha tersebut berhadapan dengan pelbagai masalah untuk merealisasikannya. Jelaskan. So, idea? Idea, Isu. isu kerajaan. Isu dia mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum. Perpaduan kaum. Okey, kerajaan telah melaksanakan usaha bagi mengukuhkan pelbagai kaum. So, isu dia kat sini. Okay, lagi? Masalah. Kehendak soalan. Isu dia dekat situ tentang perpaduan. Okey. Dalam ayat yang pertama, cari kehendak soalan. Ada 2 ayat ni. Tadi cikgu Pelbagai usaha. Ya, pelbagai usaha. Kerajaan dah buat pelbagai usaha. Tu kehendak soalan yang pertama. Apakah usaha yang kerajaan dah buat? Okey, seterusnya ada lagi dalam ayat yang kedua. Tu pelbagai masalah untuk merealisasikannya. Okey. Walaupun kerajaan dah buat macam-macam usaha tapi masih lagi ada masalah. So apakah dia masalah yang dihadapi? Okey, jadi berapa tambah berapa? 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2. Okey, kalau macam ni jelaslah sebab kita nampak ada perkataan pelbagai usaha dan pelbagai masalah. Okey, tapi kena ingat pelbagai masalah untuk merealisasikannya. Maksudnya kena senaraikan masalah yang kerajaan hadapi untuk melaksanakan usaha tu. Apa masalah dia? Okay. Contohnya apa masalah dia? Masalah dari segi sikap, masalah dari segi kesedaran, pengaruh media massa. Itu semua masalah-masalah yang tidak boleh dihalang. Okey, seterusnya soalan nombor 38. Dah nak habis dah ni. Pecing baca. Setiap warga negara sewajarnya menjadikan prinsip kesopanan dan kesusilaan luhur negara sebagai panduan perilaku untuk menjaga keharmonian hidup bermasyarakat. Akan tetapi usaha untuk mewujudkan keharmonian ini tidak hanya bergantung kepada prinsip ini semata-mata, bincangkan pernyataan di atas. Okey, isu. Menjaga keharmonian hidup bermasyarakat. Menjaga keharmonian kehidupan. Keharmonian hidup masyarakat tu isu ke? Tak pasti. Tak pasti. Apa isu dia? Dan satu lagi disebabkan dalam ayat ni ada akan tetapi, maknanya dekat dalam ayat pertama ada kehendak soalan. Kat mana kehendak soalan dalam ayat pertama ni? Ada tak? Akan tetapi usaha ini mewujudkan keharmonian, akan tetapi usaha untuk mewujudkan keharmonian ini tidak hanya bergantung kepada prinsip ini semata-mata. Bincangkan pernyataan di atas. Okey, ada tak kehendak soalan dekat dalam ayat pertama? Ada tak mana-mana yang boleh dijadikan persoalan? Setiap warga negara sewajarnya menjadikan prinsip kesopanan dan kesusilaan negara sebagai panduan perilaku untuk menjaga keharmonian. Ada mana-mana yang boleh diberikan soalan? Ada tak? Macam tak ada kan? Ada tak Mira? Macam tak ada. Sebab dia macam dia bagi satu kenyataan bahawa kesopanan dan kesusilaan ni salah satu cara untuk menjaga keharmonian masyarakat. Jadi itu hanya maksudnya ini hanya satu pernyataan, tak ada kehendak soalan. Kan tadi cikgu pesan kan, biasanya kalau 2 ayat, dalam ayat pertama ada kehendak soalan, tapi bila kita baca tak ada perkataan ataupun ayat yang menunjukkan kita boleh
diberikan persoalan, nak dapatkan jawapan tu tak ada. Jadi kalau tak ada, kita teruskan. Akan tetapi ni dia macam namun, macam soalan yang atas tu, namun, kalau yang atas ni nombor 37, namun dekat sebelum tu ada kehendak soalan dan selepas pun ada kehendak soalan. Okey, kat sini ada satu, kat sini ada satu. Tapi dekat sini dalam soalan nombor 38, ayat pertama tu tak ada. Ada just kenyataan sahaja. Jadi pelajar perlu berhati-hati. Harap-harap tak dapatlah soalan macam ni yang terlalu mengelirukan. Okey, akan tetapi usaha untuk mewujudkan keharmonian ini tidak hanya bergantung kepada prinsip ini semata-mata. Okey, dalam ayat yang seterusnya ni apa kehendak soalannya? Usaha untuk mewujudkan keharmonian ni tidak hanya bergantung kepada prinsip ini semata-mata. Apa tu maksudnya? Prinsip ini tu siapa? Prinsip tu, kesopanan dan kesusilaan tu. Ya, prinsip ini semata-mata tu ialah prinsip yang atas ni. Maksudnya semata-mata tu, perkataan semata-mata ni samalah macam soalan yang ada satu-satunya. Bukanlah satu-satunya ataupun salah satu. Semata-mata tu maksudnya bukan satu-satunya. Ada lagi yang lain. Apa lagi yang lain ataupun aktiviti lain, usaha lain yang boleh digunakan. Sebab kat sini ada perkataan usaha. Ada perkataan usaha kat sini. Okey, jadi kena carikan apa lagi usaha lain untuk mewujudkan keharmonian. Apa lagi usaha lain untuk mewujudkan keharmonian selain daripada prinsip rukun negara ni. Macam tu contohnya. Maknanya dekat sini dalam jawapan yang pertama tu kamu masukkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Salah satu cara nak wujudkan keharmonian. Apa lagi? 4 lagi cara ataupun usaha untuk wujudkan keharmonian. Itu maksud dalam soalan ni. Okey, jadi soalan ni nampaknya memerlukan pelajar berfikir dengan lebih berhati-hati. Jadi harap-harap tak jumpalah soalan macam ni. Tapi sebenarnya soalan nombor 38 ni ialah level pelajar-pelajar STPM. Sebenarnya awak punya level tu sepatutnya dah sampai ke tahap soalan yang macam ni. Boleh fikir dan tentukan kehendak soalan tu. Bukannya level soalan yang 5 tambah kosong tu. Itu level budak-budak SEM 1. Awak dah SEM 2. Sepatutnya dah sampai level soalan nombor 38 ni tau. Jadi pastikan awak dah sampai situlah. Bila cikgu cakap macam ni, pastikan awak dah sampailah level ni. Jadi berapakah format jawapan ni? Pecing. Cikgu dah bagi tahu ni. 4. 1 tambah 4. 1 tambah 4. Tapi dua-duanya menceritakan tentang apakah usaha untuk mewujudkan keharmonian. Okey, seterusnya soalan nombor 39. Siapa? Lepas pecing. Lepas pecing, Zahira. Zahira ada tak? Kalas ada kalas? Keluar masuk cikgu tengok budak-budak ni. Okey, tak ada. Amira sambung. Usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini hendaklah bermula dari rumah. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan bagi memupuk sikap bersatu padu dalam kalangan generasi muda. Isu dia usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini. Dia punya kehendak soalan tu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan bagi memupuk sikap bersatu padu dalam kalangan generasi muda. Format dia 5 tambah kosong. Bagi memupuk sikap perpaduan. So isu ialah memupuk sikap perpaduan dalam kalangan rakyat. Okey, lepas tu dia kata mesti mula dari rumah. Mula dari rumah.
hendaklah bermula dari rumah. Jadi bila dia dah sebut macam tu, lepas tu ibu bapa, maksudnya jawapan kita ni nanti fokus dekat dalam rumah nak buat apa. Ibu bapa hendaklah mainkan peranan bagi memupuk sikap bersatu padu dalam kalangan generasi muda. Maksudnya generasi muda ni anak-anak dia lah. Apa yang patut ibu bapa buat kepada anak-anak dia dekat rumah ni supaya sebagai salah satu usaha untuk memupuk perpaduan. Jadi dalam soalan ni dia nak apa sebenarnya? Nak suruh apa? Awak senaraikan apa? Isu dia lah tentang perpaduan, nak memupuk perpaduan. Kan? Okey. Lepas tu kehendak soalan tadi apa, Mira? Ibu bapa hendaklah memainkan peranan. Okay, ni kehendak soalan dia. Okay, bagi memupuk sikap satu padu dalam kalangan generasi muda. Okay, jadi agak-agaknya lah dalam jawapan nombor 39 ni, kita nak senaraikan apa idea dia? Yang awak faham. Soalan jawapan tu. Peranan ibu bapa. Ibu bapa, maksudnya dalam jawapan tu kena senaraikan. Ibu bapa perlu apa? Beri didikan agama kepada anak-anak, berikan contoh yang baik kepada anak-anak. Itu semuanya yang awak boleh senaraikan dalam jawapan. Sebab dia kata bermula dari rumah. Maksudnya ibu bapa dengan anak-anak lah dekat rumah. Anak yang kecil ke, anak yang besar ke, tak kisah. Yang penting apa yang ibu bapa boleh buat kat rumah. Okay, so format jawapan tadi berapa? 5 tambah kosong. Okay, 5 tambah kosong. Okay, soalan yang terakhir. Okay, last apa? Lepas Mira siapa? Saya. Okay, Amajad. Walaupun perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbagai kaum di negara ini adalah penting untuk dikekalkan, namun sikap segelintir anggota masyarakat telah menjejaskan perpaduan kaum di negara ini. Bincangkan. Okay, isu dia perpaduan. Okay. Adalah penting untuk dikekalkan. Apa tu? Dalam kalangan anggota masyarakat berbagai kaum. Terhadap penting untuk dikekalkan. Okay. Dan sikap segelintir anggota masyarakat telah menjejaskan perpaduan. Namun, sikap segelintir anggota masyarakat telah menjejaskan perpaduan. So yang kat mana dia punya kehendak soalan ni? Sikap segelintir anggota masyarakat telah menjejaskan perpaduan. Kehendak soalannya ialah dia minta kita buat apa? Sikap tu kan? Apa yang masyarakat buat kan? Okay. Sikap ni. Kena senaraikan apa sikap masyarakat tu yang menyebabkan perpaduan tak tercapai. Ataupun sukar dicapai. Okay, format? 2 tambah 3. 2 tambah 3. Okey, dah selesai soalan kita. Okey, dah selesai. Okey, daripada sini, daripada apa yang kita dah buat latihan pada hari ini dan hari sebelum ini. Okey, kesimpulannya apa? Tak semua soalan tu kita boleh kenal pasti dengan mudah. Contohnya soalan sains dan teknologi ni, walaupun kita dapat kenal pasti kehendak soalannya, isunya, kehendak soalannya, okey, kita dapat kenal pasti, senang nak tengok. Tapi kalau kita tak tahu tentang isu tu, kita tak boleh juga nak jawab. Contohnya bioteknologi. Kalau kamu tak tahu apa itu bioteknologi, mungkin kamu tak boleh nak senaraikan apakah sumbangannya. Okey, jadi kena banyak membaca. Okey, itu satu. Yang pertama, kena banyak membaca. Banyak membaca. So, bila cikgu bagi bahan bacaan, kamu bacalah, janganlah tak baca. Tak nak banyak bacaan pula. Okey. Okey, yang kedua ialah soalan. Kadang-kadang dalam satu soalan ada dua kehendak. Kadang-kadang dalam satu biasanya dalam macam soalan nombor 37 ni ada dua kehendak soalan. Ada soalan nombor 37. Ada dua kehendak soalan. Ayat pertama ada satu kehendak soalan dan dalam ayat yang kedua pun ada satu lagi kehendak soalan. Okey, itu biasalah kebiasaan soalan yang kita akan jumpa
Kalau ada 2 ayat. Tapi ada juga pada masa-masa tertentu dia akan jadi macam soalan nombor 38 di mana ada juga 2 ayat tetapi dalam ayat yang pertama dia tak ada kehendak soalan. Dia just bagi isu sahaja ni isunya. Okey, dan kehendak soalannya ada dekat sini. Kehendak soalannya ada dekat bawah. Sebab tu dia jadi 1 tambah 4. So soalan itu soalan yang perlu kamu fikir banyak-banyak kali. Baca banyak-banyak kali. Jangan baca sekali terus decide nak jawab soalan ni. Okey. Lagi soalan seterusnya. Yang mana tadi? Yang bidang perubatan tadi. Okey, soalan nombor 36. Soalan nombor 36. Tenaga nuklear tidak hanya digunakan untuk bidang perubatan sahaja. So dekat sini dia ada beritahu tidak hanya digunakan. Maksudnya tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja. Maksudnya kat situ bukannya bidang perubatan je. Mesti ada bidang lain. Jadi dekat situ kita nampak selain daripada bidang perubatan mesti ada lain. Biasanya kan kita akan cari soalan, kalau kita jumpa soalan macam yang sebelum ni salah satu kan, satu-satunya, itu keyword untuk jawab 1 tambah 4. Tapi ada juga bentuk soalan lain yang boleh jadi 1 tambah 4 macam soalan nombor 36 ni. Okey, bukannya tidak hanya digunakan dalam bidang perubatan sahaja. Ada perkataan sahaja dekat sini. Maksudnya ada yang lain. Sama juga macam dekat sini. Semata-mata. Bukan dia je tapi ada juga yang lain. Maksudnya dekat sini. Okey, untuk format 1 tambah 4. Format 1 tambah 4 ada macam-macam. Ada yang salah satu keyword dia kan. Salah satu. Lagi ada apa lagi? Satu-satunya. Lagi apa lagi tadi yang kita jumpa? Semata-mata. Semata-mata. Lagi? Apa lagi tadi? Yang dekat bidang perubatan tu? Bukanlah X sahaja. Bukanlah dia sahaja tapi ada lagi yang lain. Ini semua menunjukkan yang kita boleh cari yang lain. Bukan dia je tapi ada lagi yang lain. Bukan dia sahaja tapi ada lagi yang lain. Macam tu maksud dia. Jadi tu maklumat yang kita dah jumpa dalam 40 soalan ni kita dapat tambah lagi maklumat tentang format 1 tambah 4. Okey, lagi apa lagi yang boleh kita dapat daripada 40 soalan yang kita baca ni? Okey, namun tadi cikgu cakap namun. Okey, biasanya kalau selepas kalau ada perkataan namun dia akan menunjukkan ada 2 kehendak soalan lah. Kebiasaannya. Tapi kalau bila jadi soalan macam nombor 38 ni dia special. Tapi biasanya yang lain tu dia akan bermaksud ada 2 tambah 3. Okey, lagi apa lagi yang kamu boleh dapat daripada semua jenis soalan? Ada lagi nak tambah? Sebelum kita teruskan tajuk seterusnya. Okey, ni pun sama. Ni antara. Aktiviti penerbangan pokok secara berleluasa adalah antara punca. Apa maksud antara? Punca kepada pemanasan global. Jadi ini kan tadi kan. So nak masuk dekat dalam. Kat sini juga. Tambah lagi 1. Antara. Okay, lagi. Okay, soalan 30 hingga 33. Soalannya sangat jelas. Jadi kamu semua tak ada masalah kecuali perlu ada maklumat lah. Contohnya macam soalan nombor 33, dia beri kehendak soalan dulu. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan sumber-sumber tenaga elektrik
yang boleh menggantikan tenaga yang sedia ada. Jarang keluar soalan bentuk dia macam ni. Tapi boleh kalau dia nak minta kamu berikan soalan macam ni. Dengan memberikan contoh yang ini macam soalan arahan soalan struktur pula kan. Tapi dia tulis dalam bentuk esei. Tapi kamu kena jelaslah kat situ dia nak apa, dia nak contoh ke, dia nak apa kan. Okay, lagi soalan sebelum ini. Okey, selain daripada namun ada juga ini tetapi. Okey, tetapi namun Okey, soalan nombor 21, jenayah dalam kalangan remaja semakin meningkat, pengaruh rakan sebaya bukan punca utama. Bukan satu-satunya, bukan punca utama, ada lagi punca lain. Itu pun kena fahamlah. Soalan ini dia tak tunjukkan pun dia ada 1 tambah 4, tapi kamu kena baca betul-betul. Bukanlah punca utama, maknanya ada punca lain. Kena faham. Okey. Lagi. Okey, soalan nombor 19. Soalan nombor 19, banyak masalah yang wujud dalam industri air terutamanya di bandar. Okey, itu soalan yang soalan dia 1 ayat tetapi dia tak bagi tahu dia nak apa. Tapi kamu kena tahu apa yang dia nak. Okey, jadi banyak masalah yang wujud dalam industri air terutamanya di bandar. Jadi kita tahu isunya ialah industri air dekat bandar. Okay, dan kita tahu ada banyak masalah. Jadi kita kena pandai pilih perkataan yang kita boleh jadikan sebagai keyword untuk nak jawab soalan. Walaupun soalannya simple tapi dia tak bagi tahu kehendak soalan tu secara jelas. Jadi pelajar kena faham. Berbanding dengan soalan nombor 20, dia ada bagi arahan, jelaskan bagaimana rakyat dapat merealisasikan. Kita nampak kat situ dia tanya bagaimana rakyat dapat merealisasikan. Tapi kalau soalan nombor 19 tak ada. Dia tak ada bagi clue, tak ada bagi penerangan, dia just bagi 1 ayat. Jadi pelajar kena mahir mengenal pasti kehendak soalan. Okey. Jadi nampak kat sini ada, kalau ada arahan dekat tengah-tengah, ini pun ada arahan dekat tengah-tengah, ni pun ada arahan dekat tengah-tengah. Maknanya kita akan lihat kehendak soalan pada akhir selepas perkataan arahan tu. Walaupun macam soalan nombor 16 ni dekat awalnya ada banyak isu, ada banyak kehendak soalan, tapi kita tak tengok yang ayat pertama sebab dah ada arahan dekat tengah-tengah ni. Jelaskan faktor. So kita ikut arahan selepas, kita ikut kehendak soalan selepas arahan. Jadi yang ini pun perlu berhati-hati, baca soalan sampai habis. Okey, lagi. Mungkin ni ada lagi namun. Ini pun sama, bincangkan punca. Maksudnya kita akan tengok selepas arahan. Okey. Jadi kita tengok lagi. Okey, meningkatkan sumber daya manusia merupakan salah satu cabaran. Ini tadi, salah satu. Okey, nombor 10, walaupun rukun negara mempunyai objektif yang ditentukan, yang dibentuk mengikut acuan, namun semakin ramai. Kat sini pun kalau kamu tak berhati-hati, kamu tak dapat dalam kehendak soalan ayat pertama tu, rukun negara mempunyai objektif yang dibentuk. Apa dia objektif tu? Kan kita boleh bagi soalan, kena senaraikan apa objektifnya. Jadi soalan nombor 10 itu pun kena berhati-hati. Okey, lagi. Okey, tapi setakat ni soalan ni macam soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni tingkat, mana soalan nombor 9? Okey, tingkat dan kualiti hidup masyarakat tinggi bukan merupakan satu-satunya petunjuk untuk mencapai taraf negara maju. Jadi kena hati-hati kat sini. Sebab apa? Kadang-kadang kamu cuma nampak itu je. Untuk mencapai taraf negara maju, nampak tu je. Sebenarnya dia kata tingkat kualiti tu satu, apa lagi yang lain, petunjuk negara maju. Ini jawapan ada dalam buku teks ni. Okey.
Tapi soalan macam ni biasalah jumpa. Yang kita tak biasa jumpa tu soalan yang macam tadi 1 tambah 1 tambah 3. Itu kita jarang jumpa. Dan dekat dalam SPTM tak pernah lagi keluar soalan macam tu. 1 tambah 1 tambah 3. Maknanya kamu kena hati-hati semasa membaca soalan. Kesimpulannya dekat sini. Apa kesimpulannya? Yang cikgu ulang banyak-banyak kali. Apa? Apa Anwar? Yang cikgu ulang banyak-banyak kali tadi. Ni. Perlu banyak membaca. Okey, satu lagi selain pada perlu banyak membaca, kena banyak buat latihan. Okey, bila banyak buat latihan, banyak jumpa bentuk soalan macam ni kan. Kita buat 40 soalan, macam-macam bentuk soalan kita jumpa. Itu. Bila kita dah jumpa macam-macam bentuk soalan, kita dah tahu dah. Kita dah boleh buat ramalan macam ni. Bila kita jumpa banyak bentuk soalan, kita dapat tahu. Okey, semua bentuk-bentuk ni dia akan jawapannya akan jadi macam ni. Okey, kena banyak membaca. So banyaklah membaca. Kalau tak ada bahan bacaan, tak tahu, pengetahuan kurang, macam mana nak jawab soalan-soalan ni nanti. Okey. Sebab apa? Bila kamu banyak membaca, idea kamu tu bukan sahaja guna untuk SEM 2, SEM 3 pun nanti boleh guna juga. Okey, jadi banyakkan membaca. Okey, so kita dah selesai soalan menganalisa kehendak soalan bagi soalan-soalan dalam buku teks kamu ni. So seterusnya kita nak buat apa?